Musuh tu mengucap dan dia mengaku masuk agama Islam, sedangkan dia potong tangan kita lah. Macam mana tu? Nak boleh bunuh ke tak boleh bunuh? Kalau ikut ajaran Nabi Muhammad, tak boleh bunuh. Bila orang tu dia mengaku saja la ilaha illallah, tak boleh bunuh. Niat di dalam hati dia kita tak usah ambil tahu. Kecuali dia mengaku tu tapi dia duk pegang pedang juga nak tikam kita, la ilaha illallah, yang tu kita boleh lah. Ni dia dah menyerah semua dah, dia mengaku la ilaha illallah, aku sekarang masuk agama Islam. Jadi sahabat Nabi tak boleh nak bunuh orang tu. Kalau bunuh dia kira salah, padahal dia baru ya buat kita nak buat dia boleh tak boleh, sebab dia mengaku la ilaha illallah. Siapa mengucap la ilaha illallah ni, dia terselamat darah dan hartanya. Macam dalam muka surat akhir tu, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, aku disuruh memerangi manusia sehingga mereka mengucapkan la ilaha illallah. Apabila telah diucapkannya, maka terpeliharalah darah dan hartanya daripadaku. Jadi dari segi ilmu fiqh, kita tak mau tengok isi hati orang tu tadi. Tiba-tiba dia menyerah, dia kata dia masuk Islam, tak boleh bunuh. Dari segi fiqh lulus. Tapi dari segi tasawuf, dia cek dulu hati tu. Orang ni dia mengucap la ilaha illallah kerana apa? Kerana takut kah? Kerana memang dia nak masuk Islam kah, dah datang hidayah? Ataupun kerana dia taktik je? Dia kena cek macam tu. Dari segi fiqh dah lulus. Dari segi tasawufnya dia kena ada peningkatan lagi. Adapun di akhirat, maka harta itu tidak berguna padanya. Tetapi yang berguna di akhirat ialah cahaya hati, rahsia hati, ikhlas hati. Yang ni yang berguna di akhirat. Dan perbincangan tentang cahaya hati, rahsia hati, ikhlas hati ni tak termasuk dalam perbincangan bidang fiqh. Ulama fiqh dia cerita tentang sah batal, yang tu je. Syarat-syarat, rukun-rukun, dia tengok yang tu. Pasal hati dia tak tengok. Zaman Imam Ghazali. Tapi kita beruntung di Nusantara ni. Zaman Syekh Daud Fatani apa semua tu, mereka ni kalau mengajar dia ajar tiga-tiga terus. Tauhid, fiqh, tasawuf, dia ajar tiga sekali. Jadi kita boleh imbang lah. Kalau tumpu pada fiqh saja, hati kita ni dia tak bersih. Hati tak bersih. Kalau semayang tu semayang saja. Kata Imam Ghazali, dah sama sikit lagi, mengenai solat, ahli fiqh itu berfatwa dengan sah bila solat itu dikerjakan dalam bentuk segala perbuatan solat serta jelas syarat-syaratnya, meskipun ia lengah dalam seluruh solatnya dari awal sampai akhirnya. Dia asyik berfikir menghitung penjualan di pasar kecuali ketika bertakbir. Bagi ulama fiqh, kalau satu orang tu semayang cukup rukun syarat semua, sah semayang. Setakat tu je dia bincang, dia tak bincang lebih lagi. Sepatutnya dia kena bincang lebih lagi. Sungguh pun dah sah semayang, tapi hati kena jaga. Masa semayang tu tak boleh ingat benda lain, tumpu pada semayang saja. Patut dia cerita macam tu. Tapi ulama fiqh zaman Imam Ghazali ni, sebahagiannya dia setakat tu saja. Selesai syarat-syarat rukun semayang semua, okey dah. Dia tak cerita pasal hati dah. Yang ni yang Imam Ghazali lawan. Kan? Macam mana kita nak bagi markah kepada satu orang yang semayang, masa takbir saja dia ingat semayang, lepas takbir tu dia ingat benda lain dah. Imam Ghazali bagi contoh tadi, penjualan di pasar, dia ingat tentang berniaga. Selain tu mungkin ingat tentang saham, ingat tentang rumah, ingat tentang keluarga, ingat tentang politik, ingat tentang kerjaya dia. Sepanjang semayang tu dia ingat yang tu je. Semayang tadi dah lupa dah. Tak ada khusyuk, tak ada tawaduk, tak ada cinta kepada Tuhan, tak ada takut, tak ada harap. Segala khusyuk, tawaduk, takut, harap, cinta ni semua kita akan belajar. Ada dalam kitab ni. Solat semacam itu tidaklah bermanfaat di akhirat, sebagaimana pengucapan dengan lisan mengenai Islam tak adalah manfaatnya. Kata Imam Ghazali, orang yang semayang rukun semua selesai, tapi hati dia duk melayang ke lain, semayang yang ni tak ada manfaat ke akhirat. Boleh jadi sesuai dengan satu ayat Quran, saya lupa dah ayat apa. Dia neraka wil bagi orang yang semayang. Apa entah ayat tu, lupa dah. Orang tu semayang tapi masuk neraka. Tapi setengah orang salah faham pula. Dia kata kalau semayang pun masuk neraka, tak payah semayang lah.
Dia balas betul pula. Bukan maksud macam tu. Maksudnya kita mesti semayang, tapi semayang kita tu kena ada kualiti. Dari segi fake tadi kita dah selesai dah. Rata-rata semua orang selesai. Cuma dari segi tasawuf hati tadi tak selesai. Dalam semayang kita tak ada cinta, kita tak ada takut kepada Tuhan, kita tak ada harap kepada Tuhan, kita tak ada tawaduk, tak ada khusyuk. Yang ni yang kita nak cari ni. Nak kualitikan semayang kita. Masa pun dah pukul 9. Jadi bahagian lebihnya tu kita sambung kemudian lah. Untuk hari ini sepintas lalu, dari awal tadi, yang pertamanya kita cerita kisah dua orang lelaki. Satu orang ada ilmu, satu orang tak ada ilmu. Yang tak ada ilmu ni dia rajin buat amal ibadah, tapi bila sekali datang fitnah, dia terus tergelincir. Yang ada ilmu ni pula, dia tak rajin beramal, malah dia buat maksiat pula. Tapi ilmu dia tu boleh selamatkan dia di saat-saat yang penting. Waktu orang tu mengaku diri dia Tuhan, dia tahu ini bukan Tuhan sebab dia belajar. Kemudian kita dah tengok tadi pembahagian ilmu sebagaimana muka surat pertama tu. Panjanglah cerita kita. Seterusnya kita tengok cerita Imam Ghazali. Manusia ni asal daripada mana, nak habis di mana? Asal daripada alam roh, asal daripada tanah, habis dia syurga ataupun neraka. Kemudian kita juga dah tengok cerita tentang sains dalam Quran. Kejadian manusia dengan nitrogen, karbon, hidrogen, dia semuanya ada. Hebatnya Quran ni. Kemudian kita tengok mengapa Imam Ghazali mengatakan ilmu fiqh ini ialah ilmu dunia, dan ulama-ulama fiqh ulama dunia. Jadi ulama-ulama fiqh dia tak boleh terasa hati, sebab apa yang dicatatkan oleh Imam Ghazali ini memang betul. Jadi seruan kita untuk kali ini, marilah sama-sama selain daripada kita melengkapkan ibadah semayang kita dengan syarat-syaratnya, dengan rukun-rukunnya, iaitu semua kita bereslah biasanya. Di samping itu kita nak tanam dalam diri kita masa semayang nanti, aku nak kena ada khusyuk, nak kena ada tawaduk, nak kena ada cinta pada Allah, nak kena ada takut, nak kena ada harap pada Allah. Semua benda ni nak kena ada. Jadi kita tanamlah dah sikit, dan kita akan belajar nanti. Tapi jauh lagi pelajaran tu. Jadi rasa sekadar itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.